Puan Yang di-Pertua, saya menyambut baik niat kerajaan dalam membangunkan bekalan data utama padu atas tujuan memudahkan pengagihan dan penyaluran bantuan dan subsidi kepada rakyat. Kita semua sedia maklum dengan laporan-laporan berita dan respon daripada rakyat mengenai kekeliruan dan kegusaran terhadap keberkesanan pelaksanaan. Mengikut laporan setakat 21 Februari 2024, iaitu 16.8% sahaja rakyat yang sudah mengemaskini maklumat terkini dalam portal padu. Ini merupakan jumlah yang sangat rendah untuk tempoh berbaki sebulan lagi. Apa yang membimbangkan ialah Menteri Ekonomi sendiri yang berhormat Pandan pernah menyebut bahawa terdapat kemungkinan untuk rakyat Malaysia berisiko tercicih daripada menerima subsidi bersasar sekiranya mereka tidak mengemaskini data mereka dalam padu. Saya berpendapat ia adalah kurang logik kerana ia seolah-olah memaksa atau mengugat rakyat ke atas pendaftaran padu. Puan Yang di-Pertua, semasa kerajaan mensasarkan 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas ke dalam sistem padu, saya ingin menjahirkan kebimbangan saya terhadap rakyat negara kita yang tidak mempunyai akses internet atau cerdik digital, terutamanya di kawasan luar bandar dan kampung-kampung pendalaman. Jika lihat pada laman web padu, ianya sangat tidak mesra rakyat di mana rakyat terpaksa mengisi sebanyak 40 soalan daripada 8 bahagian yang berbeza, dan jika terlepas atau tidak berjaya mengisi mana-mana satu soalan pun dianggap tidak lengkap. Ia juga memerlukan rakyat mengisi maklumat yang sulit. Oleh itu saya ingin mengingatkan kepada kerajaan, janganlah kerana tanggungjawab kerajaan yang tidak dapat menyediakan akses internet yang baik, rakyat pula yang dihukum tercicir daripada menerima subsidi dan bantuan daripada kerajaan. Malah bukan saja di luar bandar, kadar pengemaskinian rakyat Malaysia ke dalam sistem padu ini berlaku di seluruh negara. Ini kerana terdapat kegusaran terhadap kebocoran dan keciciran maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak ketiga. Dalam sidang-sidang parlimen sebelum ini, saya juga beberapa kali membangkitkan isu-isu mengenai kegiatan skam yang berpunca daripada kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia, dan insiden ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Bulan Januari lalu, Yang Berhormat Menteri Ekonomi menyebut bahawa padu tidak tertaluk kepada PDPA kerana ia didirikan sebagai pusat pengumpulan bekalan data kerajaan dan kementerian dan agensi awam tidak tertaluk kepada Akta Perlindungan Berkenaan. Kenyataan ini juga seolah menyebut bahawa kerajaan dari awal sudah ingin melepaskan tangan daripada bertanggungjawab sekiranya terdapat kebocoran data dan di masa akan datang. Saya cadangkan kepada kerajaan agar satu akta yang berkenaan harus digubah di mana kerajaan juga dikira sebagai satu entiti yang boleh dihadapkan ke mahkamah dan dipersalahkan jika terlibat dalam kebocoran maklumat data. Pihak kerajaan perlu meyakinkan dahulu rakyat bahawa tidak terdapat risiko kebocoran data dengan mempertingkatkan dahulu sistem security dan keselamatan yang ada. Selain itu, saya juga ingin bertanya, mengapakah kerajaan tidak harus menggunakan data-data sedia ada yang boleh diperolehi daripada jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain yang sudah pun tersedia dan digunakan dalam pemberian bantuan kerajaan sedia ada seperti sumbangan asas ramah atau sumbangan tunai ramah. Saya pasti keadaan pelaksanaan pemberian bantuan secara tersasar yang sudah pun dibina oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini lebih bersifat mesra rakyat kerana rakyat sudah pun terbiasa dan mudah untuk mengisi ataupun mengemaskini maklumat mereka untuk memperolehi hak mereka yang telah dijaminkan oleh kerajaan. Sekejap. Seperti rakyat kebanyakan di luar sana, saya juga berharap agar kerajaan tidak terbulu-bulu serta dapat mempertimbangkan tempoh pengemaskinian maklumat peribadi ke dalam sistem padu ini kepada satu tempoh yang benar-benar relevan bagi mencapai 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas.